Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama. Insya-Allah pada malam ini kita nak masuk membicarakan hadis yang seterusnya, itu hadis yang ke-17 di bawah tajuk Al-Ihsan fi kulli syai'in wa li kulli syai', yakni berlaku ihsan pada setiap perkara dan bagi untuk semua pekerjaan yang dilakukan. Jadi untuk membicarakan hadis ini, kita akan baca satu hadis. Untuk membicarakan tajuk ini, kita akan melihat satu hadis mengikut tertib ataupun susunan matan al-arba'in, susunan Imam Nawawi. Seperti mana yang hadirin dan hadirat boleh lihat di skrin, itu adalah teks hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abi Ya'la yaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik, yakni ihsan kepada semua makhluk. Jika kalian membunuh, maka berlaku baiklah dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlaku baiklah dalam hal itu. Hendaklah kalian menajamkan pisau sembelihan dan menyenangkan haiwan sembelihan itu. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis lah, dia akan ada lah perbezaan sikit sebanyak tu, beberapa kalimah, beberapa huruf ada berbeza-beza. Tapi maknanya menjurus kepada satu perkara, iaitu arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita umat akhir zaman ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak supaya kita meningkat naik dari segi kedudukan kita, darjat kita. Maka Nabi di samping banyak ajaran yang lain, ini salah satu yang kita anggap sebagai sukatan pelajaran yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk mengangkat martabat manusia ke kemuncak, ke peringkat yang paling tinggi. Jadi kita nak lihat sebelum kita melanjutkan bicara berkenaan dengan hadis ini, saya petik beberapa pandangan, khususnya pandangan Imam Nawawi kerana hadis ini, hadis riwayat Muslim. Jadi kita petik dalam syarah Imam Nawawi, yang mana ketika menghuraikan hadis ini, Imam Nawawi telah memberikan komentar, yang mana Imam Nawawi menyebutkan bahawa hadis ini adalah antara hadis-hadis yang menghimpunkan semua kaedah-kaedah Islam. Kalau mengikut pernyataan daripada Imam Nawawi, dia kata hadis ini walaupun ringkas, tetapi dari segi makna dia adalah makna jami'. Ini kata-kata dia. Ini kata-kata asal dia. Wa hadzal hadits min al-ahadits al-jami'ah liqawaid al-Islam. Ini adalah merupakan hadis yang merupakan salah satu daripada hadis yang menghimpunkan kaedah-kaedah Islam. Jadi hadis ini walaupun ringkas, tetapi ia mengandung makna yang sangat besar. Bahkan hadis ini disebut oleh ulama sebagai hadis yang menyentuh keseluruhan agama itu sendiri dalam bab ihsan. Terlebih dahulu, saya yakin dan percaya hadirin dan hadirat masih ingat lagi. Oleh kerana kita ni hadis yang ke-17 dah. Sebelum ni pun saya tak pasti hadis yang keberapa. Di awal kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah ni sudah disebut hadis Jibril yang menyentuh berkenaan dengan mal ihsan. Apa dia ihsan? Disebutkan ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang mana ditakrifkan dalam hadis itu bahawa ihsan itu ialah engkau melakukan ibadat seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak boleh maknanya membuat seolah-olah dapat tengok Allah, maka yakinlah Nabi sebut bahawa Allah Maha melihat engkau. Itu ta'arif ibadat. Yang mana secara ringkas, sebab saya cuba untuk ringkaskan perbincangan ini kerana sudah disebut di peringkat awal dulu dalam hadis yang keberapa saya tak ingat, tapi hadis Jibril itu sudah disebut dengan panjang lebar. Saya yakin Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nasir telah bincang secara luas di bahagian itu. Cuma secara sepintas lalu untuk menarik kembali ingatkan hadirin dan hadirat, ihsan yang dimaksudkan dalam hadis Jibril itu dan yang dikaitkan adalah hadis ini pula oleh Nabi SAW, itu ihsan dalam konteks umum. Yang ini bila kita buat sesuatu apa saja, maka kita kena seolah kita buat biar kita nampak Allah. Ataupun kalau kita tidak boleh buat gitu, kita kena yakin bahawa Allah sedang melihat kita. Ini dia panggil muraqabah. Jadi muraqabah ni perlu ada. Kalau kita tidak boleh, memang kita nampak. Kalau ada orang kata dia nampak sungguh Tuhan, katakanlah memang dia wak-wak mula-mula ni, asalnya wak ala-ala ni, dia nampak sungguh dia kata memang Tuhan. Kalau lagu tu tu wasuk akidah. Tidak Tuhan adalah dia nampak sungguh. Sebab tu ka'annak seolah-olah. Apa kebaikan di sebalik seolah-olah nampak Tuhan? Kalau tak nampak, yakin Allah melihat kita. Ini disebut dalam istilah Islam dipanggil pagar maya. Pagar maya. Mana seorang manusia khususnya orang Islam, bila dalam keadaan tu, mana hidup dia dalam 24 dia tu banyak dia tasawurkan Allah daripada tasawur benda lain, sama ada seolah-olah dia nampak Tuhan, ataupun dia tak boleh seolah-olah begitu. Dia yakin sepanjang masa bahawa Allah melihat dia. Orang yang sentiasa ada dalam minda dia, dua perkara ini disebut sebagai muraqabah ini, dia akan jadi baik hidup dia. Di mana saja dia berada, dia akan berada dalam keadaan yang seorang yang sukakan kepada ihsan, kebaikan. Kalau dia memerintah pun dia tidak akan merosakkan harta negara, dia tidak akan korupsi, tidak akan rasuah. Kalau dia guru pun dia tidak akan curi masa, dia akan mengajar dengan penuh ikhlas apa saja pekerjaan. Sebab itulah kalau kita perhati dalam kitab, ulama menekankan bahawa ihsan ini adalah merupakan suatu kita kata gagasan ataupun suatu anjuran daripada agama untuk memastikan amalan kita itu dilakukan bukan sekadar untuk melepaskan kefarduan, tetapi yang difikirkan adalah nilai dan kualiti ibadat. Kerana ibadat yang dilakukan hanya kalau tidak ada ihsan, maka ibadat itu mungkin lulus sekadar lepas kefarduan sahaja. Ayat bodi kata. Tapi apakah dia mampu merubah hidup dia, mampu merubah hidup orang lain, mampu mengangkat dia? Tidak ada kemampuan. Kalau semata-mata buat ibadat sekadar lepas kefarduan sahaja. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang biasa kita dengar, kita faham, kita boleh sebut sembahyang lagu mana yang mampu mencegah benda munkar, benda fahsyak dan munkar. Ini sembahyang yang betul-betul dilaksanakan dalam konteks maknanya ihsan. Kalau konteks ihsan, mana buat ibadat tu fikir dari sudut kualiti dia. Misal, sebelum kita pergi lebih jauh, ni sebagai nak mengimbas balik ingatan hadirin dan hadirat, dalam kita ada dibincangkan bagaimana kita nak ihsan mari ke masjid. Kita perhati hadis Nabi, misalnya Nabi suruh isbabul wudu, ambil wudu, ambil dengan berkualiti, sempurna, fikir yang terbaik. Yang makruh berkait dengan wudu kita tak buat. Lepas tu dah ada dalam hadis sebut bila mari nak semaya jangan unggah, jangan tergesa-gesa, mari dalam keadaan tenang walaupun terlewat, walaupun tak sempat takbiratul ihram. Bila mari di masjid tidak boleh bercakap kecuali hal-hal yang berkait dengan agama. Lepas tu tubuh badan kena jaga dari situ juga. Itu dia panggil benda yang kalau kita jaga, kita ihsan dalam semaya kita. Kalau kita tidak jaga, mari masjid. Sedangkan masjid ni tempat ibadat khusus, banyak kelebihan dalam hadis, tapi kerana kecuaian kita, kelalaian kita, tak jaga benda-benda lain yang di luar semaya, tapi benda tu disebut sebagai penting. Misalnya tak jaga mulut, mulut berbau misalnya, pakaian tak bersih, tak jaga kualiti fizikal,
dari sudut zahir, maka berkemungkinan besar kesan dia akan mencacatkan kualiti semaya dia. Walaupun semaya dia sah di segi fiqh, tapi ruh semaya tidak ada. Itulah ruh atau intifati ihsan sebenarnya. Nah, berkait dengan kedudukan hadis ni lagi, sesiapa yang mengamati dan menganalisa hadis ini, beliau akan mendapati kandungan maknanya merangkumi seluruh aspek agama, sama ada aspek zahir dan batin, sudut kepercayaan, perundangan yakni syariat, ibadat dan juga akhlak atau perilaku seseorang. Jadi kenyataan ini disebut juga oleh Imam Nawawi dalam kitab dia, kita tengok dia sebut ni salah satu daripada kenyataan Imam Nawawi lagi ni. Yang mana hadis ni apa maksud dia? Merangkumi. Maknanya kita dalam konteks orang Islam, kita berada di mana, dalam pekerjaan apa kita buat, kita ni profession kita sebagai apa, tetap kita dapat kelebihan ihsan kalau kita faham. Misal dalam satu hadis Nabi ada disebut Inna Allah yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinah. Misal Nabi menyebutkan Allah suka pada seseorang kamu bila dia buat apa saja pekerjaan, dia fikir kualiti dia. Allah suka Allah ni alat, maknanya bila kata Allah suka, ini tanda dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah dalam banyak-banyak saya duk tengoklah berkait dengan hadis ni, ada juga maknanya tokoh-tokoh dalam agama kita sebut seorang manusia nak naik tinggi darjat dalam agama, tak perlu tukar pekerjaan dia, tak perlu. Dia kerja sebagai petani misalnya. Kalau dia faham oleh agama, dia masih boleh meningkat, naik darjat dia dalam agama dengan cara dia jaga amalan-amalan wajib, semaya, puasa dan sebagainya. Dia jaga molek amalan dia. Hak dia kerja daripada pagi sampai petang tu, setiap hari mungkin sampai 40 hari, 40 tahun, 50 sampai hayat dia jaga molek tu dari segi kualiti dia. Kualiti dalam konteks bila buat apa-apa nak fikir kualiti dia. Hak tu saja tu boleh pahala banyak mana. Dan itulah yang dimaksudkan ihsan dalam amal. Khususnya sama ada amal pekerjaan dan sebagainya, tak kira. Sebab kita kebincang juga akan kata ihsan ni banyak dia punya pembahagian dia. Ihsan dalam pekerjaan, ihsan dalam ibadat, ihsan dalam rumah tangga, banyak ihsan. Sebab Nabi kata ala kulli syai'. Ihsan ini boleh berlaku dalam semua perkara. Itulah maksud dia. Penting hadirin dan hadirat memahami seperti yang dipahami oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama. Sebab apa? Sebab manusia kalau dia faham oleh agama kan, dia tak berasa orang ni lebih tak terkaya. Silap faham agama ni menyebabkan seorang tu dia letak orang tu khususnya orang agama, kadang-kadang dia letak seorang tak ayah tu lebih sehingga dia nak doa pun tak doa, dia suruh tak ayah tu doa. Itu kesal dia. Ini bahaya. Kalau silap kan, dia ni kita katakan sebagai contoh, dia ni mekanik dia kata. Dia boleh baca Quran, dia semaya tak ingat, tapi oleh kerana dia kerja lagi dengan cuma, jadi dia berasa dia rendah dalam agama. Dia tengok ustaz tu main mengajar anak malam, lepas tu tidak cuma lebih rapat dengan Quran dan hadis, dia baca ustaz tu lebih segala-gala. Akhir sekali sehingga nak semaya ajak tunggu berbulan-bulan tunggu ustaz misalnya sebagai contoh. Ada, sebab saya ada pengalaman. Nak berdoa sampai tak berani nak berdoa. Semua dia letak pada seorang ustaz sebab dia nampak ustaz tu lebih. Dia anggap kita tu tak sama. Dia kalau silap faham dia jadi lagu tu. Akhir sekali kita letak semua tu atas yang kita sebut sebagai rijaluddin, orang agama. Menyebabkan kita jadi jauh. Benar-benar mudah dalam agama. Kalau sahabat tak uti baca pun boleh ingat tu, maka kita jadi jahil. Itu kesal dia. Itu kesal dia. Akhir sekali, lama-kelamaan dia jadi ilah rasa tanggungjawab dalam agama. Tak berasa nak belajar sembahyang mayat tu. Ilah, lama-kelamaan. Ini bukan sehari dua berlaku, puluhan tahun. Akhir sekali mari tu meresap penyakit tu, yang dianggap tidak penyakit oleh masyarakat, tapi itu penyakit. Akhir sekali menyebabkan masyarakat jadi membuat benar-benar secara terpilih. Ini kita ambil, tapi ini kita uji pada Tuk Ba, uji pada Tuk Bu. Akhir jadi lagu tu. Itu sangat bahaya dalam agama kita. Dia nampak semacam, dia nampak wah-wah ajaran lain lebih.
Kalau Kristian memang begitu. Dia nak gitu. Rahib dia, rahban dia memang nak gitu. Bagi agama suruh aku. Kalau dunia ambil kamu. Itu Kristian. Islam tidak gitu. Orang Islam bertanggungjawab dalam agama dia. Dalam apa saja. Dia kena erti. Sekadar kemampuan dia. Tak kira lah semayang-mayang apa tak erti. Tapi apa tak erti tu? Kerana silap faham. Silap faham. Apa dia silap faham tu? Kita kena semok lah. Amalan masyarakat kita tu lagu. Itu yang saya kata itu kerana benda tu berlaku secara lama kelamaan. Dari segi psikologinya sangat mempengaruhi. So, cukup bahaya. Yang saya kata bahaya itu kerana tidak dirasai dia sebagai penyakit. Sedang bagi setengah-setengah orang sebagai reformis dalam agama, mujaddid dalam agama, dia tanggap itulah penyakit yang memundurkan umat Islam. Mundur bukan dalam bab ekonomi, bab kehidupan, ibadat pun jadi mundur. Bab ekonomi tak sekira. Setengah tu ekonomi melayuk tinggi nak. Tapi benda-benda agama yang mudah-mudah pun tak boleh nak buat. Sebab apa? Fahamnya tadi. Bahaya tu fahamnya tu. Bahaya, fahamnya itu sangat bahaya. Bahkan hadis ini menjadi penanda aras yang sangat jelas tentang kesyumulan agama Islam. Ini adalah kerana setiap ketetapan penting yang berkaitan dengan mana-mana perlakuan, ibadat dan kepercayaan seseorang, maka ia termasuk di bawah tuntutan ihsan. Dalam apa saja. Kalau kita perhati dalam ibadat ke dia ada syarat, dia ada rukun, dia ada perkara yang membatalkan, dia ada perkara yang jadi sah tak sah, dia ada sebelum buat ibadat jadi tak sah. Ni mana sebelum tu lagi kalau batal duk tengah buat ibadat, jadi batal. Jadi benda-benda tu perkara tu sebenarnya duduk bawah ihsan lah hakikatnya. Kerana tujuan diwujudkan syarat, rukun, sah tak sah, benda yang membatalkan sebab nak jaga supaya amalan itu dia jadi molek, jadi sempurna, jadi lengkap. Itu tujuan. Jadi kalau kita jaga perkara itu, Allah panggil dawabit amal ini, disiplin-disiplin ibadat, kalau kita jaga, kita sedang berihsan dalam ibadat. Misal, sebagai contoh lagi. Saya cuba ambil contoh yang lebih kecil. Misalnya kita buka kedai makan misalnya. Dalam hadis Nabi ada sebut, ini kena faham lah hadis ni. Ada disebut bahawa bila kita makan di warung, di kedai makan, orang miskin lalu misalnya, dia tengok kita makan begitu sedap, KFC kalau misalnya sebagai contoh lah, dah dia buat cumi gitu, nampak pakai kaki, nampak, untuk makan. Jadi dia pelai dia. Kalau dia seorang lelaki, kalau dia gendong anak dia naik kereta ataupun dia, anak dia boleh jadi duit paruh rumah anak dia. Dia nak beli tak boleh. Lepas tu ada kehara buka kedai, tak ada ulama kata begitu. Tetapi kita kena ingatlah hadis Nabi ayatnya. Pertama sekali ambil cakna terhadap orang fakir miskin. Bila kita nak makan kena ingat pada itu yang kita maklum lah. Satu, kalau dalam konteks kita sebagai yang buka warung, ada juga disebut dalam kitab-kitab baru disebut, kita nak beramal dengan hadis itu, kita boleh ambil satu pendekatan. Kalau kita buka pedagangan lah, ada tiang saja sampai boleh nampak, tutup sikit dengan pokok bunga ko, buatlah dinding sikit biar makan tu agak terlindung, supaya orang lalu, orang miskin lalu tidak nampak kita makan tu. Itu sunnah juga tu. Mana dalam kitab baru lama tu Allah ada disebut. Kerana kita makan kedai itu tidak salah, tetapi seboleh-boleh kita nak jagalah daripada aniaya orang miskin. Lalu kita tengok ni siapa buka kedai dia saja, dia nampak sunyi. Cuba kita buat lagi. Maknanya kita ambil dari semua sudut hadis Nabi. Kita kena ingat bila Nabi bercakap ni, dia merangkumi salah satu ciri kata-kata Nabi, jami' dan manik. Jami' dan manik mana tengok dari semua sudut mesti molek. Itu ciri hadis sahih. Salah satu hadis yang tidak sahih dia akan nampak kecacatan dari sudut-sudut tertentu. Tapi kalau hadis Nabi dia lengkap sebab dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai contoh. Jadi kalau kita buka kedai, kita buat lagu, sebenarnya kita sedang berihsan dalam buka warung. Maknanya kalau faham agama, situ tu banyak mana dan kita boleh pahala. Tak buka kedai boleh pahala, tak main ajak lain boleh pahala tu. Satu yang kita nak. Sebab tu orang mengaji agama dia rasa luah agama, tidak sempit. Dia berasa agama ni milik dia, bertuah dia, walaupun dia tidak tunggu, walaupun dia tidak reti, alim, tapi dia bertuah, bernang di bawah agama. Sebab agama beri peluang kepada manusia sama, tidak lebih, tidak kurang sebenarnya. Jadi jangan ada di kalangan kita buat kita ni kurang dalam agama. Jangan. Itu salah kan. Kerana tak mengaji boleh jadi lagu tu. Akhir sekali dia buat orang lain lebih. Dia tak tahu hak dia tengok atas masjid tu kadang-kadang di rumah tidak lagu tu. Dia tak tahu.
Oh lebih kalau tu nampak warung gini-gini. Rumah ganggu. Habis rumah. Habis meter rumah. Kita tidak tahu. Sebab tu jangan melihat manusia ni dari satu sudut. Kita tidak suruh hina dia. Tapi faham kedudukan kita dalam agama. Faham kedudukan kita dalam agama. Keunikan. Sini disebut juga oleh ulama. Dalam syarah-syarah hadis ini sangat unik. Apa keunikan? Antara keunikan pernyataan hadis ini dari sudut balaghah, nilai dia ni, ia memperjelaskan pelakuan ihsan yang dianjur dan dituntut oleh Islam tidak hanya terbatas pada perbuatan biasa yang bersifat menyenangkan, bahkan ianya merangkumi amalan-amalan yang pada zahirnya jauh dari erti ihsan dan kasih belas seperti menyembelih dan membunuh. Jadi ini suatu pernyataan bahawa hadis ni mula-mula Nabi sebut ihsan itu untuk semua perkara. Semua perkara. Enggak perkara hidup atas dunia ni banyak. Benda kecil, benda menyenangkan, semua tu orang panggil aktiviti manusia hak hidup ni luas. Nabi pun sebut satu contoh. Apabila kamu melakukan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu membunuh, sama ada bunuh dalam peperangan, kau bunuh qisas, kau tak kira lah. Fa ahsinul qitlah. Buat bunuh tu dia cara yang terbaik dalam pemikiran manusia hak molek lagu. Okey. Islam iktiraf mana pancung tu. Nah, kerana itu walaupun nampak zahirnya nampak menyakitkan, tetapi dia lebih sebentar, tidak lama, paling tidak lama sakit. Bahkan kita boleh tengok dalam internet. Kalau kita tengok dalam internet, dia ada satu yang kita ada, dia royak jenis hukum bunuh ni pak mana hak paling lama sakit, mana paling sebentar. Misalnya guna suntik gas beracun, guna gas beracun, tali gantung, tembok misalnya dan sebagainya, maka pancunglah yang paling singkat masanya. Ada disebut. Kalau kita perhati dalam internet ada disebut. Sehingga kalau guna kejutan elektrik ni, kalau 2-3 kali buat, kita hidup lagi. Buih habis, pecah habis dia, pembuluh darah, pecah habis, habis. Tak mati lagi. Cuba kita gambarkan betapa seksa ni nak mati tu, guna kejutan elektrik tu. Jadi bagi Islam itu tidak ihsan dalam qitlah, dalam membunuh kepala. Kalau pancung nampak cabut kepala pun kita nampak. Dah tu maksud pun dia takut kita nak mati, tak apa kita. Dia nampak takut. Lepas tu dia bila terputus tak ada hubungan dengan otak tu, dia tak boleh nak proses dah sakit. Kita tak ada lepas tu sakit sebentar tu. Tak apalah tu, lepas ada juga ulama kata kalau ada misalnya gantung, itu gantung tu yang kedua lah kira-kiranya sakit. Gantung tu. Tapi pancung ni bila terputus ni antara kepala dengan abdomen ni, itu paling singkat sakit ni. Sebutam ni. Itu yang terbaik. Islam iktiraf tu lah. Jumhurnya begitu. Walaupun ada juga orang baru lah ni. Sebuah Hamka saya tengok dalam tafsir dia tu, dia ada sebut juga, dia kata kalau sekian terbukti gantung itu lebih. Dia kena tengok lah. Tapi dia gantung gitu juga. Kalau ada. Dia kata gitulah disebut kalau ada. Walaupun dia tidak kata maknanya pancung ini yang terbaik, tapi dia sebut kalau ada. Setakat ni kita terima tu. Jadi hukum mana pun terima juga hakikatnya. Itu bahasa lafzi saja. Jadi bila Nabi sebut begitu, sebut berlaku ihsan dalam semua perkara, lepas tu sebut contoh membunuh dan sembelih. Ini memberi satu pemahaman sebalik bahawa jika dalam aktiviti penyembelihan, peperangan dan pembunuhan umat Islam masih dituntut berihsan, maka dalam aktiviti lain lebih patut diamalkan ihsan. Kalau ketika membunuh, ketika berperang, mana ketika menyembelih binatang, kita diarah, dituntut, bahkan dalam hadis-hadis lain diancam, kita akan sebut selepas ni. Maka dalam hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan membunuh dan menyembelih, maka lebih aula, lebih patut lagi dipraktikkan ihsan itu. Kalau dalam membunuh pun kena jaga lagi. Dia tak iya, mati. Tapi tak boleh, kena jaga juga. Maknanya Islam ini dari bermula daripada lahir maknanya sampai ke dia nak mati pun Islam kira. Bahkan ihsan dalam kitab sebut bila dia mati pun ada lagi ihsan. Nabi suruh doa kepada dia, orang Islam ke doa. Itu boleh doa. Minta keampunan. Itu beberapa perkara lah. Minta keampunan, minta dihapuskan dosa dia, kita boleh minta. Sekadar itu disebut dalam hadis Nabi. Jadi hak lebih-lebih tu kita kena bincang semula. Kalau sekadar hal tu ada disebut. Mana kita ni
boleh bantu orang yang telah mati dengan doa, minta keampunan dan sebagainya. Jelas sebutlah tu jelas dalam hadis. Jadi kita buatlah tu. Walaupun ada lagi sebut lain, mana kelebihan kita sebagai anak pada semati dan sebagainya, itu adalah bab-bab lain, sedekah dan sebagainya. Kalau dia buat semasa hidup itu tak apa. Cuma di sini setengah ulama sebut benda poin yang paling besar adalah hadis ni kemudian. Ini benda yang paling besar. Nak ayat yang Islam ni menjaga keamanan sejagat. Daripada hadis ni kita nampak dah. Mana dalam Islam dia kait keamanan, kesuburan hidup, keselamatan dia kait dengan agama. Maknanya umat Islam ni berbuat seiring dengan agama. Itu tuntutan agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni makna secara umum kita nak lihat tadi saya sebut dalam konteks pandangan ulama. Saya ambil pernyataan Imam Nawawi. Ni kita nak tengok makna hadis secara umum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada umat manusia berlaku baik atau ihsan kepada sesiapa atau apa-apa yang di bawah pemilikannya dan di bawah pengurusannya. Ini adalah kerana perlakuan ihsan sebagai penghimpun hakikat kebaikan dan ketinggian darjat, sama ada ihsan pada niat atau qasad, juga ihsan pada amalan. Maknanya masa niat kita lagi ihsan dah. Contohnya apa dia? Ihsan dalam niat, dalam naluri kita, batin kita, apa dia? Jangan sangka buruk pada orang. Sentiasa sangka baik. Itu mana contoh ihsan mudah. Mudah. Lepas tu kalau mari terlintas jari-jari sekali perasaan sangka buruk kepada orang, terus kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nabi ajar gitu. Sangka buruk ni boleh berlaku dalam sembahyang. Macam-macam boleh mari. Dalam hadis Abu Daud ada disebut. Kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bila begitu makna kita jaga niat kasar kita jaga dah. Lepas tu jari-jari sekali mari. Tak boleh nak, tak boleh. Dia tak boleh nak elok ni manusia. Kita sendiri, saya sendiri. Dia mari kadang-kadang pas nak buat benda tak boleh kerana kaitan-kaitan tertentu ni. Mari betul dah. Mari. Lepas tu lagu mana? Tu kita tak asing. Tak boleh ni. Kadang-kadang main konflik dalam jiwa kita. Bertembung dalam jiwa dengan maklumat agama yang ada di kita, dengan perbuatan yang kita nak buat yang kira-kiranya jahat lah. Tak boleh. Kalau kita boleh jaga situ, itu maknanya kita sudah jaga kasar kita. Kita tak buat. Kata rasa kita takut pada Allah. Di situ saja sebanyak mana dah pahala yang kita dapat. Kenapa? Berlaku ihsan dalam kasar. Sesungguhnya hadis ini mengangkat manusia ke kemuncak nilai kemanusiaan kerana menjadikan perasaan ihsan dan budi halus bukan hanya kepada masyarakat manusia dan bukan hanya dalam situasi kehidupan biasa, bahkan dilanjutkan kepada makhluk-makhluk yang lain dan dalam situasi yang berbeza. Sebab saja Nabi SAW mempertegaskan satu sistem kehidupan yang besar yang mampu meningkatkan tamadun manusia. Maka baginda memberikan satu contoh praktikal, iaitu berihsan ketika menyembelih dan membunuh, seperti mana yang saya sebut tadilah. Ini makna hadis secara umum. Kita nak contoh, nak tengok contoh-contoh perakuan dalam bentuk amali, tutur kata, bagaimana contoh-contoh daripada salafus salih kita. Ini kalau kita tengok dalam kita ada disebut. Misalnya saya petik pertama sekali kenyataan Ummu Darda. Misalnya Ummu Darda ni saya sebut ni maknanya salafus salih kita dulu dia beramal dengan hadis lagu mana. Ini yang kita nak tahu. Misalnya Ummu Darda melarang membakar kutu ni, kutu kau ni pasal ada atas kepala ni lah. Ambil dia tutup ngaliling ni, dia tak bunyi. Dia tak bunyi walaupun sekecil itu. Tak nampak pun kaki kutu tu. Tapi nak awal doa ni, kadang-kadang himpun sampai 10 ekor, letak atas kertas, tutup ngaliling. Dia tak bunyi. Tak boleh. Ummu Darda ada pernah nak dia buat begitu. Tak tahulah anak dia siapa tak sebut lagi, tak cuma dia sebut begitu. Ummu Darda tahu. Jangan. Nabi SAW melarang bahkan mengharamkan perbuatan muslah. Muslah ni satu perbuatan mencacat ke mayat. Ni khusus dalam peperangan. Orang setara orang jahiliah dulu, bila dia bunuh musuh dia dalam peperangan, dia mencacat ke mayat tu. Dia keluar telinga, dia keluar hidung. Kadang-kadang dia, kalau kita tengok dalam kitab ada dahsyat semua, dia keluar anggota dia sombak. Dia sombak ke mulut, dahsyat. Dia telinga, hidung, dia sombak. Buka mulut ni mayat ni. Dia jolok kayu dia masuk. Tu mayat ni gerah dia.
Gerai dia kepada mayat itu. Disebut gitu. Ada setengah tu lambai kebanggaan, dia cucuk ni buat kalung, dia jemur pun buat kalung ataupun dia gantung dia bersama jelah. Mana kau tengok selingkuh banyak ni, mana pahlawan ni kuat bunuh orang. Sebab begitu suatu kebanggaan pula. Macam-macam lah. Kerak kemaluan, kerak kaki, belah perut dia, macam-macam dia buat. Supaya dia buat kaikan. Gitu dia panggil muslah, satu haram. Dan delegasi dakwah Nabi pernah dibuat begitu. Sedih yang kira Nabi 27 orang dibunuh oleh pokok kafir ni. Dia panggil Nabi hantar delegasi dakwah, tapi tidak semualah, tapi majoritinya banyak dibunuh dan dicacatkan. Dia ni kalau dia bunuh, ada setengah ada dalam kitab sebut tu mati, dia tidak bunuh lalu, mana dia bunuh dalam betul-betul dia ikat, dia contoh mata dengan kayu, lepas tu baru dia bunuh. Ada setengah dia bunuh, lepas tu dia kerak macam-macam dia buat. Nabi menangis. Nabi tengok, Nabi hamba setakat dah. Nabi harus dia sempat dah, Nabi hamba pokok kafir itu. Mana sakit hati Nabi, dia panggil segi dakwah di kapal dia, rupanya pokok jahat. Dia buat muslah pada para sahabat, para muballigh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi haramkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan menyiksa makhluk dengan menggunakan api sebagaimana sabdanya. Jadi Abu Umud Darda tadi dia layak bukan atas dasar ni, salah satu contohlah. La tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jalla. Maksudnya janganlah kamu menyiksa makhluk dengan siksaan Allah azza wa. Kerana siksa dengan api ni untuk Allah sahaja. Allah saja berhak siksa dengan api ni. Ini siapa bakar dan sebagainya itu tidak boleh. Nabi SAW melarang mengurung binatang dan membaling sesuatu kepadanya sehingga mati. Ini tak boleh juga lah. Nabi SAW melarang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran panahan. Misalnya bukan nak pergi memburu dah, tapi sengaja pergi nak latih tepat memanah ni. Dia tengok binatang dia panah. Bukan dengan maksud nak makan ke dah. Bukan dengan maksud nak memburu yang diharuskan itu, tidak. Pada nak melatih tepat memanah, menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran. Ataupun dia ikat. Dia ikat, misalnya contoh, sebagai contoh yang berlaku lah. Misalnya dia ikat tangan satu binatang itu. Binatang berlari. Jadi binatang yang bergerak tu, kalau dia boleh panah itu hebat lah kira. Binatang tu tak boleh lari. Dia bukan ikat jadi senyap statik dah. Dia ikat tangan saja. Jadi kaki dia bergerak, dia hulu ke hilir. Masa tu dia panah. Bila panah benda tu dikira itu pandai lah dia. Hebat lah tu di segi mana. Itu Nabi haram. Itu tak boleh. Jadi perkara ini berlaku ni di zaman jahiliah. Dia nak latih memanah tu. Kalau panah benda yang statik, itu tidak hebat. Benda bergerak boleh panah juga. Sebab berdibung dengan maksud untuk latih. Kalau tepat menembak misalnya, itu tidak diharuskan oleh agama. Berkenaan dengan hadis ini, dalam kitab Qabasat Minar Rasul, Qabasat Minar Rasul, Muhammad Qutb membuat komentar berkenaan hadis ini. Jadi Muhammad Qutb ni penulis besar, Syubhat Haula Islam tu dia tulis juga. Sampai berbelas kali dicetak kitab tu. Syubhat Haula Islam, kekeliruan terhadap Islam. Hadirin boleh baca. Ada Dr. almarhum Fadil Sa'id Suraki ada tulis ni. Jadi Muhammad Qutb ni dia buat komentar berkenaan dengan hadis ini dalam kitab ada Qabasat Minar Rasul. Dia kata hadis ini merangkumi perbuatan, pemikiran dan perasaan manusia. Kita sedang berada di kurun ke-20, iaitu kurun yang sangat memerlukan bimbingan hikmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang hidup di kurun yang mempercayai ihsan dalam kerja dengan makna ikhlas dan kemantapan. Namun kenyataannya kita hidup dalam dunia Islam yang begitu jauh dari ruh ini, yakni dari ihsan. Semua orang bila bercakap ihsan, sedaplah kehuraian. Hebat huraian. Semakin pandai bercakap, semakin jelas nampaknya makna ihsan itu. Menarik. Semua orang nak ihsan, semua orang kata ihsan itu baik, tetapi realiti kehidupan, hakikat kehidupannya sangat jauh. Abad dia kata, sangat jauh, sejauh-jauh daripada ruh ini, Islam, ihsan ini. Jadi itu dia sebut dengan tujuannya nak supaya kita faham bahawa benda yang kita kata baik ini, ihsan ini yang sangat besar nilainya, kita secara keseluruhan, mungkin atas nama individu mungkin sudah berada dekat dah dengan ihsan itu. Ini dalam konteks hidup bermasyarakat. Mungkin dalam konteks individu Muslim mungkin ramai dah yang sudah mencapai ihsan, mungkin ada. Tapi dalam konteks negara, dalam konteks bangsa, dalam konteks umat, maka tidak ada ihsan.
Kalau kelompok-kelompok kecil yang bersifat peribadi saja beramal dengan ihsan, negara itu tidak akan selamat juga. Bila-bila masa negara itu akan runtuh. Sebab itulah Muhammad Qutb ni dia harakah. Dia bercakap dalam konteks sebuah tamadun manusia, bukan bercakap dalam konteks individu manusia, tidak. Jadi kalau kita jaga kita seorang pun tak selamat juga, itulah kiasan, isyarat, sindiran yang hendak disampaikan oleh Muhammad Qutb dalam kitab dia. Dia nak sindir masyarakat. Jangan duk kira kita sahaja. Kena mengambil kira keseluruhan. Jadi antara pengajian, sebab saya maksudnya berhabis untuk satu kuliah sebab ini kita nak ringkas bakal tak ada juga. Jadi insya-Allah kita kena sebab hari ini dia tajuk lain banyak juga sebabnya saya duk tengok tu dia dalam bab keberapa baru ni tu, hadis keberapa sudah Ustaz Nasir sebut dah, hadis Jibril tu ihsan tu dia sebut dah. Jadi kita pun tidak maksud untuk panjang sini, cuma saya sebut tu dalam mana keadaan perkara yang saya kira perlu sebut. Jadi tak ada juga sebab di sini pun banyak juga sebab itu. Dan kita pun ada juga nak sebut benda lain yang kita tidak catat sini, yang tidak tulis sini. Jadi saya setakat itulah. InsyaAllah kita akan sambung dan insyaAllah kita akan perhabis hadis yang ke-17 ini dalam bab ihsan ini supaya kita nampak dalam kehidupan kita. Sebab ada juga setengah-setengah ibadat tu tak mungkin mencapai ihsan. Ada juga disebut, iaitu perbuatan bid'ah misalnya. Itu tak mungkin capai ihsan. Tak seroyak ke mana. Mana perbuatan bid'ah yang dilakukan, kalau dilakukan walaupun apa hebat, tak mungkin dia akan sampai ke peringkat ihsan. Tak mungkin. Mengikut ketegasan ulama dalam kita. Sebab kita nak tekan ke benda-benda tu dari sudut mana kita sebagai umat Islam ni, seperti sebab tu adalah hadis Nabi ada sebut, kita ni dalam bab hidup agama ni seolah seperti ahli perniagaan. Ahli perniagaan dia hak dia rusing, takut rugi nego. Tak rugi tu kemuncak dah. Takut pelanggan lain. Tu bawah pada rugi. Ataupun takut semakin merosot dengan pendapatan harian dia. Jadi cash flow tu dia cek semua. Cek semua tu. Dengan latih konsultan ni bahagian ni kena masuk kursus dan sebagainya. Jadi dalam ibadat ni kenapa tidak ada begitu? Itu kiasan Nabi sangat unik. Jadi kita dalam ibadat tu, kalau kita tidak erti nak sulus diri ibadat kita perlu pada wali. Kita perlu pada ulama yang diiktiraf. Ulama besar, ulama yang mengarang kitab, ulama yang diiktiraf oleh dunia. Kita kena ada. Kalau kita tolak ulama, jangan kita mengambil kira ulama tepi muka kita saja. Kalau kita berat lah kita dalam agama, sebab Islam ni luah. Ulama ni ulama besar. Muqtabar, Imam Syafi'i dia cuba rujuk molek misalnya. Itu maksud saya. Tu maknanya kita kena semak. Dalam hadis perintah Nabi jaddidu la ilaha illallah. Perbaharuilah kalimah la ilaha illallah. Kita kata la ilaha illallah, nak baru lagu mana nak kata? Hari ni kata la ilaha illallah, esok kata pula lagu tu maksud baru ni. Nabi ni tidak serendah itu bahasa dia. Makna dia tidak serendah itu. Ulama sebut baru makna cek agama secara komplit itu la ilaha illallah. Kerana agama ni berenang di bawah la ilaha illallah. Makna kena sama-sama. Bahagia kita, bahagia jadi kita kata korban, bahagia zakat. Kena tahu sama-sama, takut tak kena. Takut jadi bila kita berkorban nampak lucu kadang-kadang. Kena sama. Kena sama molek supaya korban yang kita buat tu menepati kehendak sunnah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Maknanya kena sama-sama. Contoh agama yang tidak berlaku semakan secara besar-besaran, Kristian misalnya, hilang ke asli dia. Sampai lah ni orang nak cari asal tak ini. Itu sebab Allah tidak lahirkan ulama-ulama yang sanggup mati nak semu agama. Dalam agama Islam ni memang ada ramai ulama yang sanggup mati kerana nak semu agama. Yang marah demo, yang hamba demo, mati dari jail ada macam-macam. Kerana nak ajak masyarakat semu agama. Sekarang dia boleh berlaku kecacatan, kesalahan, penyelewengan dalam masa yang begitu lama. Boleh berlaku. Itulah. Jadi insya-Allah benda itu kita bincang dengan harapan secara ringkaslah. Ihsan itu. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.